Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita tengok sini. Kejayaan itu bermula dengan bismillah, pastikan waktu ikhlas kerana Allah, pertengahan itu tawakkaltu ala Allah, pasti di penghujungnya insyaAllah kejayaan kan kamu. Hari ini saya dan pasukan saya berada di lokasi Mid Valley dan akan bertemu ramah orang ramai. Tajuk hari ini kita akan membentangkan sikap remaja zaman kini. So, let's go. Pada pendapat Tuan, bagaimana sikap remaja zaman sekarang terhadap orang tua? Bagi saya berbeza-beza lah. Ada yang menghormati orang tua, ada yang tak menghormati orang tua. Tapi mostlynya saya rasa hormati orang tua kot. Ada yang so far saya jumpa yang hormati orang tua lah. Okey, bagi saya pertama sekali kita balik kepada Islam lah. Kita apa-apa dari kecil lagi didik anak itu ikut ajaran Islam, ikut ajaran sunnah. Bagi saya macam mana nak bentuk budak tu ialah dari kecil lagi. Contoh, kerana Islam dah suruh budak-budak tu, contoh macam paling kita nampak sekali pada 7 tahun suruh dia sembahyang. Meaning that sebelum 7 tahun kita nak ajarlah baca-bacaan dalam sembahyang semua tu. Itulah pokok pada kita orang Islam kan. Ajar dia sembahyang dulu, bacaan dalam sembahyang, bagi dia tahu semua bacaan dalam sembahyang sebelum umur 7 tahun. Bila 7 tahun kita suruh dulu. Didik dia. Sampai umur 10 kalau tak boleh, tu kita pukul lah, boleh buat ajaran Islam. Itulah bagi saya asas kepada behavior budak-budak tu, perangai budak-budak tu. Dua apa yang main peranan penting. Tak kira lah ibu bapa hantar ke tafiz ke atau sekolah sama ke apa ke, pokok pangkal, benda-benda ni semua, behavior budak-budak semua mestilah di rumah. Ibu bapa lah main peranan yang paling penting sekali. Di samping cikgu-cikgu kat sekolah jugalah. Tapi bagi saya, first of all ialah perangai budak-budak tu kena didik dari rumah sendiri. Dan ibu bapa lah menjadi idola dia orang untuk perangai tu lah. Semasa dia dari kecil lagi. Itu pendapat saya. Bagi saya lah kan, sikap remaja sekarang ni kebanyakannya yang saya tengok lah, ada yang baik, ada yang buruk. So pendapat itulah, so sama je lah sebab dia kan kadang-kadang daripada pengaruh kawan semua, so kita tengok jugalah kadang-kadang ada baik dekat dalam rumah, kadang-kadang kat luar jadi lain pula kan. Macam tu lah pendapat. So tak boleh nak tengok daripada luar saja, daripada dalaman tu kena tengok juga. Pendapat saya sekarang diorang tak ada masa sangat untuk ibu bapa mereka lah. Ya, saya pun rasa sama. Terhadap ibu bapa, kalau depend on the family also lah. Kalau I mean like ibu bapa yang actually perlu bagi tahu, teach the children to behave lah, for my opinion. Okay, so ibu bapa perlu bagi tahu, perlu ajar kids dia untuk behave, then dia kena bagi tahu apa yang dia expect daripada kids also. Okay, baru dia orang akan tahu. Sebab kalau kita tak boleh salahkan remaja terus lah. Kita kena tahu dari mana dia orang actually dapat sikap tu. So kita perlu ajar dia, baru dia orang boleh behave. Itu saya punya opinion. In my opinion, nowadays for the remaja sekarang, is not really care about their parents and more care about themselves nowadays. Maybe it's because of the living commitment or so they will more care about themselves and not really care about their parents. Wajarkah ibu bapa dipersalahkan atas sikap anak-anak? Bagi saya wajar buat disalahkan. Pasal ibu bapa kalau biar anak dia kecil lagi, tak didik dia. Macam bagi saya, contoh keluar malam, selalu lepak dengan kawan-kawan sampai pukul 12, pukul 1 malam. Bagi saya itu bukan didikan dari awal lagi, kita nak biarkan. Kita didik dari awal supaya anak-anak ni kalau kat malam kat rumah, dia ada kat rumah je. Pertama-tama malas sekolah rendah. Biarlah start sebelum maghrib, kalau nak main sebelum maghrib kena balik rumah semua. Dan kalau boleh, ibu bapa tu bawalah anak-anak kecil-kecil tu, bawa pergi surau masjid ke,
didik dari awal lagi supaya dia orang dah kenal apa itu kehidupan yang kita akan ikut sebagai panduan kepada kita. Kalau macam orang Islam, bukan Islam lah. Bagi saya bukan 100% salah ibu bapa lah. Kadang-kadang pengaruh kawan ada, pengaruh luar pun ada. Kadang-kadang situasi orang sekeliling pun akan juga pengaruh kepada keadaan remaja zaman sekarang. Itulah menyebabkan kadang-kadang tak boleh salahkan 100% kepada ibu bapa. Walaupun ibu bapa yang daripada kecil yang akan guide kita. Okay. Saya rasa tidak patut 100% dipersalahkan, tapi ibu bapa memain peranan yang besar lah dalam mendidik anak-anak mereka kan, supaya yelah kalau tak ajar macam mana nak tahu kan kau ajar tak kau ajar dengan orang tua. So saya rasa penting lah peranan, tak salahkan 100% tapi penting pengajaran ibu bapa. Saya rasa wajar kot. Sebab kalau kita tak ajar anak-anak, macam mana nanti besar dia akan behave kan. Kita nampak sekarang ada banyak perompak lah itu semua. Macam mana mereka jadi macam tu? Kita tak boleh salahkan keadaan, tapi kalau ada menumpuk, the value shouldn't be a problem lah. Sebab dia orang pertama yang akan adapt kids kan. So ibu bapa first point lah untuk persalahkan. Cannot all blame to their parents I think, because as an adult, they need to think more matured on how to take care of their parents, because their parents also take care of them since very their baby. So I think not really can blame their parents. Apakah cadangan cik ataupun nasihat cik lah untuk memperbaiki sikap ataupun attitude remaja zaman sekarang? Cadangan saya kan, okey, mula-mula memang kena mula daripada rumah. Kita kena latih daripada kecil. So ibu bapa pun kena main peranan mula-mula lah. Daripada tu, lepas tu bila dekat sekolah, cikgu kena main peranan yang penting lah untuk cikgu dan pengaruh kawan-kawan tu yang kena guide betul-betul, jangan terpesong kepada sikap yang buruk lah yang banyak ni. Bagi saya itulah cadangan yang baik. Cadangan saya, masa budak tu kecil lagi, mestilah didik dia kecil lagi. Jangan dah harap orang lain nak didik anak kita. Ibu bapa yang peranan paling penting. Dia kecil lagi didik anak. Jangan nak biar anak ikut kawan-kawan sangat. Kadang-kadang kita tahu budak-budak ni kecil ni, dia lebih suka benda-benda yang tak elok. Bila remaja pun dia lebih suka benda lagi tak elok. Jadi kita didik anak, kalau boleh berkawan, tengok kawan dia siapa, ibu bapa dia siapa, dan tahu. Kalau boleh, macam budak-budak masa sekolah lagi tu, balik sekolah tu jangan dah pergi, kalau boleh duduk rumah lah. Dah kawan kat sekolah dah kan, duduk rumah tu. Nak kawan masa petang lepas asar ke lepas apa, bila kawan sekejap main-main dengan kawan-kawan. Lepas tu sekolah maghrib kena balik lah. Lepas tu duduk rumah je malam. Itu didik dia kecil lah. Dan kalau ibu bapa yang baik-baik tu, agak-agak bawa lah anak selalu pergi surau masjid. InsyaAllah kita kenal dia kecil. Bagi saya, Islam ajar kita life kat dunia ni, itu yang terbaik. The most effective ways I think is more communicate between parents and son or daughter, because the parents will, their thinking of way is quite old, and compared to nowadays is more technology. It's more technology nowadays, and many parents cannot catch up. So as a son or daughter need to be more communicate with their parents. Nak baiki tu memang susah lah sebab semua tertegak. Memang susah lah, bagi saya susah. Tapi kalau join the society ke, daripada lepak-lepak je kan, duduk kedai mamak lah, lepak semua kan, daripada tu boleh luangkan masa dari dekat family or something like that lah, daripada wasting time. Okay, macam dia cakap, itu depend on surrounding kita. Okay, kalau dia pergi kedai lepak, kalau dia punya kawan tak betul, of course dia tak betul kan. So kalau dia punya surrounding dia, the society dia, yang dia apa kita cakap, yang society yang dia actually terhadap tu, kalau okay, dia akan belajar benda yang baik. Kalau tak ajar, dia tak akan tahu lah. Surrounding lah dari kan? Kecil you tak ajar mereka, besar-besar nanti macam tu lah jadinya. Okay, thank you Miss. Thank you.
Okey, Alhamdulillah, pelbagai pendapat yang kita telah dengar daripada masyarakat awam sendiri tentang sikap remaja zaman sekarang. Jadi, yang baik jadikan tauladan dan yang buruk jadikan sempadan. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.